Okey, subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kan semalam ingat tak saya kata saya nak kupas dari sudut berkenaan dengan, tapi masa ni dah suntuk macam mana ni, masya-Allah. Kepentingan memilih pemimpin dan realiti di Malaysia. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, tak apalah daripada kita tak sentuh langsung, kita baca ni. Okey. Tuan-puan dimati Allah sekalian, ini saya merujuk kepada Bayan Linas siri ke-126. Siri ke-126. Bayan Linas daripada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Soalan yang dibangkitkan adalah apa hukum merosakkan undi? Orang yang buat rosak undi. Saya bila baca penjelasan daripada Jabatan Mufti baru saya faham betul-betul apakah yang dimaksudkan rosak undi. Okey. Menurut peraturan 25/7, undi rosak atau undi yang ditolak ialah mana-mana kertas undi. Sekejap. Yang tidak dicapkan atau tidak ditindikkan dengan tanda rasmi atau tidak ditandatangani secara ringkas oleh ketua tempat mengundi. Baik. Yang padanya undi diberikan kepada lebih daripada seorang calon. Okay. Semalam rasa baca lain. Yang padanya ada sesuatu yang ditularkan yang tidak menunjukkan. Okey. Sekejap. Okey, sorry. Undi rosak dan perkara-perkara yang seumpama dengannya. Kami nyatakan di sini, menurut kesimpulan pada takrif ini, secara mudahnya terdapat 3 keadaan apabila undian seseorang itu dianggap tidak sah ataupun undiannya rosak. Yang ni yang saya baca semalam. Pertama, seseorang itu yang mempunyai kelayakan untuk mengundi tidak daftar menjadi pengundi sedangkan dia adalah warga negara Malaysia yang sah. Rupanya, orang yang tidak pergi mengundi ataupun tak datang mengundi, dia sedang melakukan undi rosak. Sekarang persoalan, apa hukum orang yang buat undi rosak? Maksudnya apa hukum orang yang tak pergi mengundi? Dia ada kertas dia ada nama dia ada bahagian dia, tapi dia tak pergi mengundi. Bermaksud undi dia tu rosak, sia-sia. Macam tu je ben. Faham ya? Kena dengar ni tuan-puan sekalian. Situasi pertama, iaitu seseorang yang mempunyai kelayakan untuk mengundi tidak daftar menjadi pengundi sedangkan dia adalah warga negara Malaysia yang sah. Kedua, seseorang itu tidak pergi mengundi sekalipun sudah berdaftar sebagai pengundi tetapi sengaja memilih tidak mahu mengundi. Apa pun alasan lah, kan? Walaupun dia carilah alasan yang valid dengan apa yang dia buat. Oh, saya tak mengundi sebab ini bukan sistem Islam. Saya tak mengundi sebab saya tak boleh percaya dah pada mana-mana pemimpin, mana-mana parti, semua sama saja. Saya tidak mengundi sebab nanti kalau saya mengundi orang yang salah, nanti orang tu buat salah, saya menanggung. Tuan-tuan sekalian, bab pemimpin, bab parti, bab orang itu bab di luar kawalan kita. Maksudnya kita tidak dipertanggungjawabkan. Subhanallah. Yang penting kita telah memilih pemimpin ataupun parti yang pertama basicnya adalah sebagai orang Islam, mesti mereka yang benar-benar serius kita tengok dari segi perkataannya, dari segi perbuatannya, pelaksanaannya, menjaga hukum hakam syarak. Nombor 1, letak yang tu dulu bagi orang Islam. Bab ekonomi datang selepas tu. Bab sosial datang selepas itu. Siapa yang jaga agama Allah, letakkan syariat Allah nombor 1 di atas, percayalah akan menyusul selepas itu kekuatan ekonomi, izahnya, apa lagi? Dari sudut sosialnya. Sosial ni kita kata apa? Dari sudut mungkin kebejatan sosial, masalah sosial. Subhanallah. Letak kita yakin dan kita beriman bahawasanya, tanpa ragu-ragu bahawasanya, siapa yang meletakkan kalimah Allah, syariat Allah, agama Allah yang teratas, maka akan dimuliakan. Allah akan jadikan negara tersebut sebagaimana firman Allah, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Negara yang baik, baldatun thayyibatun, yang subur, yang aman dan juga diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Setelah kita buat pilihan, kan, kita dah istikharah, kita minta petunjuk daripada Allah, bukan kerana hawa nafsu.
tetapi minta petunjuk daripada Allah. Sekiranya pemimpin yang kita pilih ataupun parti yang kita pilih akhirnya melakukan keburukan, kerosakan apa semua, itu bukan tanggungan kita. Tetapi maksudnya sekarang kita tak boleh nak kontrol pemimpin tu. Mungkin memula bagus, lepas tu naik jadi tak bagus apa semua. Tapi kita melaksanakan tanggungjawab sebagai rakyat. Jadilah rakyat yang baik, rakyat yang bagus, melaksanakan tanggungjawab. Maksud saya ialah, janganlah pula kerana tak bagus pemimpin yang kita nampak tak bagus ni, kita jadi rakyat tak bagus. Kita kekal menjadi rakyat yang baik, rakyat yang bertanggungjawab. Bukannya menunggu nanti kalau ada pemimpin yang baik, yang bagus, yang bertanggungjawab, bagulah saya nak pergi mengundi. Tidak. Sebab apa? Kita akan ditanya tanggungjawab kita. Baik. Yang ketiga, seseorang itu pergi mengundi dan merosakkan kertas undi dengan pelbagai cara yang dikira oleh SPR bahawa kertas undi tersebut adalah rosak. Jadi, 3 situasi merosakkan undi. Pertama, dia boleh daftar, tapi dia tak daftar. Kedua, dia dah daftar, tapi tak pergi mengundi. Ketiga, dia daftar, dia pergi mengundi, dia saja buat rosak. Orang suruh pangkah, dia sengaja raid. Tak pergi nanti mak marah. Jadi dia pergi juga. Tapi dia pergi, dia buat undi rosak. Dia kata, aku tak suka politik-politik ni. Orang yang menolak politik adalah menolak sebahagian daripada hukum syarak basic ataupun yang asas dalam Islam. Kerana memilih pemimpin adalah wajib. Okey, persoalan sekarang, adakah mengundi sekadar hak ataupun kewajipan? Sebab ada orang kata, mengundi itu hak. Sebagai warga negara Malaysia, saya berhak untuk mengundi dan memilih pemimpin dan kerajaan untuk menguruskan negara saya ini. Adakah sekadar hak? Maksudnya, kalau saya tak nak, tak apa. Itu hanya pilihan. Adakah ia pilihan ataupun kewajipan? Mari kita melihat apakah pandangan alim ulama. Kami kemukakan di sini hukum mengundi dari sudut undang-undang. First dari sudut undang-undang dulu. Perkara 119 Perlembagaan Persekutuan Malaysia menyatakan bahawa tiap-tiap warga negara yang berumur 21 tahun yang bermastautin di dalam mana-mana bahagian pilihan raya dan berdaftar sebagai pengundi adalah berhak untuk mengundi dalam pilihan raya ke Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri. Betul 21? 21 lagi kan? Ke dah diturunkan 18? Dah 18 Ini yang tahun, itulah tim kena baca dan semak juga. Tolong semak. Betul sekarang 18 dah boleh Dah, confuse lah mula. Okey, perkara 21 Deklarasi Hak Asasi Manusia. Dah boleh 18 tahun ke atas ya? Ya. 1948 nyatakan bahawa setiap orang mempunyai hak untuk mengambil bahagian dalam pemerintahan negaranya, sama ada secara langsung atau melalui wakil dipilih olehnya secara bebas. Kami kemukakan juga di sini 2 daripada rukun negara. Pertama, keluhuran perlembagaan. Kedua, kedaulatan undang-undang. Okey. Berdasarkan peruntukan dan falsafah bagi kedua-dua dokumen tersebut, kami berpendapat bahawa hukum mengundi bukan hanya sekadar hak kepada semua warga negara Malaysia. Kami menganggap perlu adanya pengundian sebagai salah satu proses untuk melaksanakan perlembagaan dan juga undang-undang. Ini kerana tugas wakil rakyat sebagai pembuat dasar dan penggubal bagi masalah negara dan rakyat. Justru tidak dapat tidak, pengundian adalah perkara yang wajib. Ini selaras dengan kaedah fiqh, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Perkara yang tidak sempurna suatu kewajipan melainkan dengan perkara tersebut, maka perkara tersebut adalah wajib. Dalam bahasa yang mudah, pelantikan wakil rakyat, menteri dan pemerintah adalah wajib. Makanya untuk melantik adalah melalui proses pilihan raya atau pengundian dalam konteks fiksi siasah di Malaysia, justru hukum mengundi dan menyediakan infrastruktur pilihan raya yang adil dan sama itu adalah hukumnya wajib. Subhanallah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, agama itu adalah asasnya sedangkan pemerintah sebagai pengawalnya. Apa yang tidak ada asasnya nescaya boleh membawa keruntuhan dan apa yang tidak ada pengawalnya akan menjadi hilang. Subhanallah. Imam Mawardi rahimahullah berkata, imamah atau pemimpin utama adalah menjadi pengganti kenabian dalam mengawal agama dan bersiasah dunia dengan agama. Okey, subhanallah, kalau nak baca pendapat ulama' mutabar, ulama' besar yang lepas, yang lama dan yang mutakhir, yang akhir zaman ni, subhanallah, sebagaimana Imam Ghazali sebut,
Agama itu adalah foundation, asas sebagai kita sebagai manusia. Agama itu basic, foundation kita. Hidup mesti beragama, hidup mesti bertuhan. Ada Tuhan, ada agama. Tuhan itu adalah sembahan kita. Tuhan menciptakan kita. Kita menjadi hamba kepada Allah. Dan Allah menurunkan peraturan syariat agama sebagai cara hidup. Maka daripada peraturan inilah kita dapat peraturan tata cara berpakaian, tata cara bercakap, tata cara tidur, tata cara makan, tata cara bergaul suami isteri, tata cara bekerja. Semua itu dalam lingkungan agama. Kita hidup dalam beragama. Subhanallah. Dan disebutkan pemerintah sebagai pengawal kepada syariat, kepada agama. Apa yang tidak ada asasnya nescaya boleh membawa keruntuhan, dan apa yang tidak ada pengawalnya menjadi hilang. Subhanallah. Siapa yang tak ada agama, dia akan runtuh. Dan siapa yang tidak ada pengawal, agama itu akan hilang. Tuan-puan sekalian, pernah tengok dan tahu tak apa yang berlaku di negara India, yang mana wanita-wanita Islam tidak dibenarkan memakai tudung? Bahkan dah banyak dah kisah cerita benar. Ada video yang viral bagaimana wanita Islam kita pakai tudung, lalu dicurah dengan api, dengan minyak, kemudian dibakar di khalayak ramai. Tuan-puan pernah tengok tak video tu? Saya masa video tu viral, saya tertengok sampai berapa hari saya jadi trauma, terbayang-bayang. Allahu Akbar. Ini berlaku di negara India, Malaysia. Negara India, Malaysia. Di negara India betul-betul tu. Tuan-puan sekalian, bagaimana seorang wanita ni, Allahu Akbar, dia pertahankan dia tak nak buka tudung, tetapi penduduk di situ paksa dia buka tudung. Lepas tu dia naik tangga macam naik menara. Dia tak ingat menara apa, dia macam naik tempat tinggi tangga besi tu. Dia naik dan dia dikejar. Dia diikut, dia dikejar dan dia dipaksa buka tudung, dan dia tak nak, dia kata dia tak nak, dia tak akan buka tudung dia ni, dia tak akan buka, dia nak mempertahankan hak dia. Lepas tu apa yang berlaku? Saya tak ingat kumpulan wanita atau kumpulan lelaki yang ikut dia, kejar dia tu, simbah minyak. Lepas tu terus bakar. Dalam situasi tersebut, Allahu Akbar, boleh nampak bagaimana api marak membakar seluruh badan dia, dan dia menggelupur dengan Allahu Akbar, dan ditonton dengan tanpa belas kasihan oleh yang menonton ni, tuan-tuan sekalian. Dan pembunuhan terhadap Muslim India sebenarnya sentiasa berlaku. Saya baru tengok semalam ada satu video lelaki Muslim, yelah dia berpakaian Muslim, dia sebenarnya tak buat apa-apa pun, dia lalu dia dikejar oleh kumpulan Hindu ni. Kejar, sepak pukul, dan lelaki ni tua. Dia pakai kopiah, dia Muslim lah. Video tu dirakam jauh daripada atas, mungkin daripada rumah flat ke. Bagaimana lelaki tua ni, Islam ni, disepak, diterajang, ditumbuk. Lepas tu dia bangun, dia lari, dikejar lagi, disepak, diterajang. Allahu Akbar, sungguh kejam. Muslimin-muslimat, dan pelbagai lagi kekejaman. Tuan-puan sekalian, kerana kita tahu India bukan negara Muslim, dan yang ramai Muslim adalah di kita sebut apa ni, Kashmir lah. Kashmir. Yang sepadan India kan sepadan dengan Pakistan. Yang tengah-tengah ni Kashmir ke? Subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya bukan nak beri gambaran bahawa negara kita akan jadi begitu. Saya nak beri kefahaman kenapa kan para ahli ulama menyebut kepimpinan, memilih pemimpin ini wajib, dan kaitannya dengan syariat. Sebab dengan ada pemerintahan, dengan adanya kuasa, maka di situlah akan wujudnya undang-undang. Yang akan menjaga hak-hak orang Islam. Sebab itu bila kita lihat kan di barat, yang mana mereka di kalangan, mereka menerima juga pemimpin di kalangan Muslim. Masya Allah. Akhirnya mereka faham dan mereka boleh menerima, maka mereka boleh menerima situasi yang mana hak-hak orang Islam begini-begini, dan mereka menghormati. Faham ya? Subhanallah. Apa yang berlaku contoh ya di negara jiran, saya tak sebut nama negara apa, yang mana sistem pemerintahannya dikuasai oleh bukan Islam, yang teratas dan majoritinya bukan Islam.
bila saya sampai ke negara jiran tersebut, yang mana 30%, 30% adalah Muslim ya 30%. Bila saya sampai saja di negara tersebut, custom tu, kan bila kita nak masuk immigration, jadi yang jaga pegawai immigration perempuan, dan kita tahu dia Melayu sebab nama dia Melayu. Lepas tu dia tak pakai tudung, dia free hair. Dia datang dekat saya, "Ustazah, saya ni tak pakai tudung, saya malu dengan Ustazah." Cakap Melayu lah. Saya masuk, lepas tu custom tu sebut begitu kan. Pegawai custom ni, pegawai, bukan custom, pegawai immigration ni, dia nampak saya beratur, lepas tu dia main tegur, "Ustazah, Masya Allah, terima kasih Ustazah, Ustazah datang, saya tahu Ustazah datang ke sini. Saya tak pakai tudung Ustazah, tapi saya tak pakai tudung masa bekerja je. Bila saya keluar, balik rumah saya pakai. Sebab di sini memang dilarang memakai tudung, tak boleh pakai tudung Ustazah, dilarang." Subhanallah. Dan saya jumpa lagi pekerja-pekerja yang di lapangan lain, di negara jiran kita ni, subhanallah, yang tak pakai tudung, tapi nak ambil gambar, "Ustazah, boleh ke nak ambil gambar, tapi saya tak pakai tudung, saya free hair. Saya free hair masa kerja je Ustazah, tak dibenarkan saya pakai tudung." Saya kata, "Tak apa, jom kita ambil gambar." Masya Allah. Sahabat-sahabat, nampak tak perkaitan bagaimana pimpinan, kuasa kaitan dengan undang-undang syariat. Dan kita bersyukur, Alhamdulillah, negara Malaysia dengan perlembagaannya, dengan sistem raja-rajanya, menjaga keutuhan agama Islam sebagai agama rasmi. Dari sudut perlembagaan semua tu, kita boleh meletakkan ketenangan dan keyakinan bahawa agama Islam di negara Malaysia kita ini terjaga, terpelihara. Namun jangan lalai dan jangan leka. Jangan lalai dan jangan leka. Subhanallah, kerana kita perlukan suara majoriti di dalam parlimen dan dalam Dewan Undangan Negeri, kerana ia melibatkan kelulusan sesuatu undang-undang. Boleh jadi, subhanallah tuan-puan sekalian. Dan kita yakin bahawasanya Islam di Malaysia memang terjamin dengan perlembagaan, dengan sistem raja-raja kita ni terjaga. Tetapi apa yang berlaku ialah apabila majoriti di kalangan bukan Islam semakin kuat, maka perkara-perkara yang sepatutnya tidak lulus walaupun berkaitan dengan mereka sahaja, sepatutnya selama ini kita pertahankan, akhirnya semakin longgar, maka berlakulah mudahnya, na'udzubillah min zalik, mudahnya, contohnya murtad. Semakin longgar dan mudahnya berlaku kekuatan dari sudut yang kita kekuatan, walaupun kekuatan itu sesama non-Muslim saja, tetapi ia akan menjejaskan juga kepada generasi anak cucu kita. Faham ya? Contoh kes Iki Putra dan sebagainya. Undang-undang, na'udzubillah ya, contoh undang-undang LGBT. Contoh undang-undang dari sudut kahwin berlainan agama. Contoh dari sudut bab murtad keluar agama. Jadi sebab itu apabila Melayu Islam kita mula leka dan lalai, peratusan mengundi Melayu 60% je ya, PRU 15 hari tu, tetapi non-Muslim 90% lebih. Sangat tinggi. Perbezaan yang sangat jauh. Sebab orang Melayu Islam kita mula cakap, malah nak mengundi sama je. Subhanallah. Mereka pula, walaupun mereka melihat sama je, mereka pun tak dapat kelebihan hasil bila mereka mengundi, tapi semangat kekitaan, semangat menyokong sesama mereka itu sangat kuat, very strong. Kita pula, sebab malas, sebab malah ambil tahu, rasa macam semua tak betul, kita je yang betul, akhirnya kita memilih untuk tidak mengundi. Saya menyarankan, mengajak, seolahnya macam merayu, terutamanya kepada wanita. Sebab wanita ni dia punya pengaruh yang sangat kuat. Pujuk jika suami anda tidak mahu mengundi. Pujuk dan beri kesedaran kepada anak-anak, sekiranya anak kita tak mahu mengundi. Pujuk dan beri kesedaran kepada adik-beradik, mungkin ada yang tidak mahu mengundi. Saya sebagai orang Islam dan saya Melayu, ini adalah tanah Melayu. Ini, dan kita adalah peribumi, dan peribumi di Sabah Sarawak itu semuanya kita sebut warga peribumi. Faham maksud saya? It's not about racist, tuan-puan sekalian. Tapi
kita adalah tuan kepada tanah ini. Subhanallah. Maka tuan tanahlah kena menjaga dan kena sedar diri, kena berjuang untuk menjaga dan memeliharanya. Di seluruh dunia banyak dah negara yang rakyatnya terleka dengan kemewahan, dengan kemudahan dan sekian-sekian, akhirnya negaranya ditadbir oleh orang asing. Ditadbir terus. Tetapi dia masih lagi berada di negaranya. Hidup dengan senang apa semua. Saya tak nak sebut contoh negara mana ya, tuan-puan sekalian. Maksudnya, bukan kerana kita jadi warga negara, kita penduduk pribumi, ini tanah Melayu, maka kita selesa seselesa-selesanya. Subhanallah. Kita tak perlu bekerja, kita tak perlu berusaha mempertahankan. Tidak boleh. Subhanallah. Maka, apa yang kita perlu buat adalah perkara yang mudah, iaitu pergi mengundi. Pujuk beri kesedaran supaya seimbang. Kan? Peratusan mengundi di kalangan Melayu Islam, di kalangan yang non-Muslim, semua itu seimbang. Tuan-puan kena faham, jumlah purata penduduk sekarang antara Melayu Islam dengan non-Muslim ataupun yang pribumi juga ni, dah hampir sama dah 50-50, separuh-separuh. Kalau tahun lepas saya rasa 51 Melayu Islam, 49 macam tu lah, CP-CP. Tapi wallahualam, yang saya ada dengar dan yang ada saya baca, hampir sama dah jumlah kerakyatan. Faham ya? Subhanallah. Maka saya bukannya nak merendahkan ataupun menceritakan keburukan pihak-pihak di kalangan bukan Islam. Tidak, saya tak sebut pun agenda mereka, agenda itu tak. Saya bukan orang politik. Saya cuma menekankan kesedaran orang Melayu Islam kita keluar mengundi memilih pemimpin. Ia bukan pilihan, ia bukan hak, tapi ia kewajipan. Saya sudahi dengan hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap daripada kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya akan kepimpinannya. Setiap raja ataupun pemimpin atasan tu adalah pemimpin, mereka akan ditanya akan kepimpinan. Dan setiap rakyat adalah pemimpin, Nabi kata, dan dia akan ditanya akan kepimpinannya. Maka kita kena ingat apa yang berlaku dalam negara kita, politik, pemerintahan, pelaksanaan undang-undang syariah ke apa ke semua itu, tuan-puan sekalian, bukan hanya pemimpin yang akan ditanya, tapi kita sebagai rakyat juga akan ditanya oleh Allah. Apa yang kamu buat ketika kan undang-undang syariat Islam semakin longgar, semakin goyah? Apabila mahkamah syariat tidak sepower mahkamah persekutuan, tidak sepower mahkamah tinggi. Mahkamah syariah, tuan-puan sekalian, dia ada limitation dia sampai kes-kes tertentu, walaupun melibatkan umat Islam, bila pergi ke mahkamah tinggi, mahkamah persekutuan kalah. Kalau kita ikuti beberapa perkembangan kes-kes yang melibatkan hak umat Islam sekalipun. Subhanallah. Dan sistem perundangan ini sebenarnya daripada Barat lah yang menjajah tu, membentuk sistem perundangan. Akhirnya umat Islam mempertahankan, umat Islam ada undang-undang dia. Lalu adalah mahkamah syariah. Mahkamah syariah khusus untuk umat Islam. Tapi bila bertembung satu undang-undang itu dibawa perbicaraan ke mahkamah seterusnya, di situ mula ada kelonggaran, bukan kelonggaran, berlakulah keterbatasan undang-undang mahkamah syariah. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Sebab rang undang-undang enakmen semua diluluskan dalam parlimen, dalam sekian-sekian. Jadi, subhanallah, tak kira lah tuan-puan saya, asalkan menguatkan umat Islam, Melayu sebagai kita priwik. Ini jangan kecil hati. Saya Muslim juga Ustazah, saya Chinese Muslim. Saya tak sebut kekurangan ataupun saya menuduh apa-apa, tidak. Tapi, of course, saya sebagai orang Melayu, subhanallah, dan saya orang Islam, subhanallah. Dan bila kepada semua orang Islam, tak kira Melayu ke India ke, kita bersatu hati. Subhanallah, kita bersatu hati, kita sayang agama. Dan kerana kita sayang agama Islam inilah, kita memastikan supaya pemerintah kita ada di kalangan yang paling utama dan majoritinya ada di kalangan Muslim, di kalangan orang Islam. Tak kira lah Islam Cina, Islam India, Islam Melayu. Islam itu melebihi daripada bangsa, melebihi daripada kaum. Masya Allah, Allahu Akbar.